Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada tuan-tuan dan puan yang sudah bersama-sama di dalam sesi pada pagi ini, sesi live pada pagi ini. Jadi insya-Allah hari ini kita akan teruskan bacaan pada muka surat yang berikutnya dan juga surah yang baru, surah yang baru. Alhamdulillah kita dah selesai surah Ali Imran semalam, pada muka surat 76. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan sambung muka surat berikutnya, muka surat yang ke-77, iaitu surah An-Nisa. Surah An-Nisa. Bagi tuan-tuan dan puan yang baru first time join, jangan lupa untuk follow kita punya TikTok. Semoga dapat belajar sedikit daripada video-video yang kita hasilkan, insya-Allah. Dan juga baru first time join, kita nak maklumlah bahawa sesi live ni kita akan buat setiap hari Isnin sehingga hari Jumaat, insya-Allah, sekiranya tidak ada sebarang kekangan dan sebagainya. Jadi apa yang kita akan buat adalah kita baca ayat satu ayat, kemudian kita akan huraikan berkaitan hukum tajwid ataupun cara baca dalam ayat yang kita baca setiap hari tersebut. Kemudian kita akan tengok terjemahan. Bukan sahaja kita baca, bukan sahaja kita belajar tajwid, kita akan tengok terjemahan dan juga faham makna ataupun ayat yang kita baca. Jadi itulah tujuan tuan-tuan dan puan kita buat sesi live pada setiap pagi Isnin hingga Jumaat. Jadi tuan-tuan dan puan kalau boleh bila join itu stay lah sampai habis, insya-Allah. Kalau tak ada apa-apa urusan boleh stay sampai habis lah. Sebab apa? Sebab kita bagi masa sedikit, sekejap sahaja untuk Al-Quran, untuk kita faham Al-Quran. Kemudian kita teruskanlah dengan aktiviti tuan-tuan dan puan. Dan boleh ajak lagi sahabat-sahabat kita yang lain, jangan lupa boleh share sesi pada pagi ini. Semoga lebih ramai dapat manfaat. Kemudian yang sesi-sesi sebelum ni, kalau tuan-tuan dan puan baru first time join ataupun ada join dah sebelum ni tapi ada termiss sesi-sesi tertentu, jangan risau, boleh lihat pada YT. Saya dah upload dekat YT. Boleh tengok saja dekat link di bio TikTok ni. Boleh tengok recording yang lepas. Jadi insya-Allah untuk penerangan tajwid itu hanyalah ringkas ataupun padat ataupun kita panggil simple lah, supaya tuan-tuan dan puan yang baru nak berkenalan dengan Al-Quran, cara baca dan sebagainya boleh faham juga. Cumanya kena fokus lah. Kalau boleh ada pen, ada kertas, catat. Sebab kita akan ulang-ulang formula-formula bagi memudahkan tuan-tuan dan puan. Bagi yang dah mahir sedikit tentang tajwid, kita pun sebut juga nama-nama hukum tajwid kan, supaya kita dah belajar tu dapat perbaharui ataupun dapat kita ulang kaji lah. Jadi yang belum follow boleh follow, insya-Allah. Jadi kita mulakan sesi pada pagi ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Okey, baik tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita akan mulakan pada muka surat yang ke-77. Jadi insya-Allah kita macam biasa akan baca, kemudian tengok pada tempat berhenti dan sebagainya, kita hurai sedikit berkaitan dengan hukum tajwid, kemudian kita akan tengok pada terjemahan ayat tersebutlah, insya-Allah. Sekiranya ada soalan ataupun apa-apa yang berkaitan dengan hukum tajwid ataupun cara baca, boleh tanya dekat bawah, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas
الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. Okey, sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan, okey, boleh lihat pada baris yang pertama, ya ayyuhan nas. Ya di sini ada tanda mat ataupun ombak. Selepas ni bukan huruf yang bersabdu, maka kita baca dengan 4 ataupun 5 harakat. Okey, di sini mat jaiz munfasil. Okey, mat jaiz munfasil ni apa? Huruf mat bertemu dengan hamzah di dalam dua kalimah ataupun dua perkataan. Okey, walaupun tuan-tuan dan puan-puan mungkin keliru dekat sini, ya ayyuhan nampak macam satu, tapi sebenarnya dia dua perkataan. Ya satu perkataan, ayyuha satu perkataan yang lain. Okey, ya ayyuha. Okey, jadi 4 ataupun 5 harakat. An-nasu, lam kosong bermaksud ini adalah alif lam syamsiah. Okey, bila alif lam syamsiah kita tak perlu sebut huruf lam ini di dalam bacaan. Okey, di dalam bacaan kita insya-Allah. Okey. Dan nun yang ada tanda sabdu bermaksud kena dengulah, dengung 2 harakat, wajibul gunnah. Khalaqakum min nafsin wahidah, sama juga mim yang ada tanda sabdu dengan nun yang ada tanda sabdu bermaksud wajibul gunnah. Di sini kena ada dengung 2 harakat juga. Okay? Nun kosong selepasnya dia ada 2 lah hukum kat sini. Kita boleh panggil dia wajibul gunnah, ataupun kalau mim bertemu mim, idgham mislain pun boleh, ataupun idgham syafawi. Nun bertemu nun, idgham ma'al gunnah pun boleh juga kita sebut. Yang penting kedua-dua tempat ni kena dengung 2 harakat. Sama je. Okay? Jadi kena dengung 2 harakat. Okey, kemudian kita nampak ada 2 baris yang baris bawah ini tidak selari. Okey, tanwin yang tidak selari berbaris di bawah, maka kita ikutlah formula yang kita selalu ulang. Lihat huruf selepasnya bukan lam ataupun ra, maka kita baca dengung 2 harakat. Okey, di sini kedua-duanya adalah idgham ma'al gunnah, iaitu tanwin bertemu dengan huruf waw. Tanwin bertemu dengan huruf waw. Huruf idgham ma'al gunnah ni ada berapa je? Ada 4. Ya, waw, mim dan juga huruf nun. Jadi maka bila jumpa dengan huruf-huruf tersebut, kita perlu idgham memasukkan bi dengan gunnah, iaitu dengan gunnah, dengan dengung. Wa khalaqa minha. Okey, minha nun ni pastikan tidak ada lantunan ya pada nun yang sukun ataupun nun mati ini. Zaujaha wa batha minhuma, insya-Allah ini tidak ada masalah. Okey, kemudian kita jumpa lagi lam yang ada tanda tanwin yang tidak selari. Formula yang sama, selepasnya bukan huruf lam ataupun ra, ini pun sama, maka kita baca dengung 2 harakat. Okey, cumanya perbezaan dari segi hukum dekat sini ikhfa hakiki, tanwin bertemu dengan huruf kaf. Kalau ini tanwin bertemu dengan huruf waw, idgham ma'al gunnah. Okey, jadi dua-duanya kena dengung. Cuma perbezaan dengung tu ada sedikit berbezalah. Ikhfa ni maksudnya samar-samar. Jadi dengung dia tu tidak terus masuk ke dalam kaf. Dia samar-samar saja. Katsiran wa nisaa, ini idgham terus masuk ke dalam huruf waw. Idgham. Wa nisaa. Okey, tuan-tuan dan puan-puan berikan perhatian pada perkataan wa nisaa. Wa nisaa ni mungkin boleh jadi keliru sekiranya tuan-tuan dan puan-puan tak pernah belajar ataupun lupalah bahawa di sini ada nama hukumnya mad iwad, iaitu bila kita nak berhenti pada kalimah nisa ini perlu kita sebutkan hamzah yang terakhir ini, sebab dia tanwin berbaris di atas. Jadi kalau kita nak berhenti kathiran wa nisaa. Okey, tapi keadaan ini jadi bila mana berakhir dengan huruf yang tanwin di atas sahaja. Kalau tanwin di bawah ataupun tanwin di hadapan, tidak perlu kita sebut huruf yang terakhir itu dan panjangkan. Okey, kalau ini kita kena sebut dan juga panjangkan 2 harakat. Di sini hukum mad iwad lah. Okey. Di sini pun kita boleh panggil mad iwad kan. Kanahuban kabira. Mad iwad juga, tapi biasanya di sini tidak ada kesilapan lah sebab dah memang ada tanda alif. Tapi wanisaa ni tidak ada tanda alif, maka dekat sini tuan-tuan dan puan kena belajar. Kita dah belajar dah sekarang ni, kena ada panjang 2 harakat juga. Dia jadi sama je. Okey, wanisaa. Dia ada satu lagi. Nisaa ataupun apa perkataan dia? Ma'a. Ma'a, ai. Sama juga. Okey. Yang penting kena panjang 2 harakat bila kita berhenti. Maksudnya macam mana? Tak boleh berhenti wanisa. Itu kita matikan terus, itu salah. Okey, kena bunyikan hamzah ini dan juga 2 harakat, panjangkan 2 harakat.
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. Okay. Wattaqullaha alladhi tasaalun. Ada mat ataupun ombak selepas ni bukan huruf yang bersabdu, maka baca 4 ataupun 5 harakat. Di sini mat wajib muttasil. Okay. Hamzah dan juga mat dan juga hamzah bertemu di dalam satu kalimah ataupun satu perkataan. Bihi wal arham, di sini ada tanda mat. Okay. Maka 2 harakatlah bacanya. Cuma dia bukan mat asli kat sini, kita panggil mat silah. Kerana huruf ha bertemu dengan huruf selain daripada hamzah. Di sini ada mat silah qasirah. Kenapa qasirah? Sebab tidak ada tanda ombak di atas mat ya ni. Okay, tanda mat ya ni tidak ada ombak. Kalau ada ombak barulah dia jadi mat silah tawilah. Wal arham, pastikan ha ni bunyinya pedas. Bunyi pedas. Ha. Innallaha kana alaikum raqiba. Okey, innallah, nun yang bersabdu maka kita baca dengan 2 harakat, wajibul gunnah. Okey, raqiba sama juga dengan kita baca wanisaa. Okey, ini ada 2 hukum yang sama, iaitu mat iwad. Mat iwad. Kena baca 2 harakat. Alhamdulillah. Cumanya yang raqiba ni dah ada alif. Biasanya tidak ada kesalahan lah. Alhamdulillah. Nisaa ni mungkin ada yang keliru. Jadi cara baca dia sama saja sebab dia mat iwad. Okey, baik. Kita tengok pada terjemahan ayat yang pertama surah An-Nisa. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu daripada diri yang satu, yakni Adam. Jadi dan Allah menciptakan pasangannya, yakni Hawa, daripada dirinya, dan daripada kedua-duanya Allah mengembangbiakkan lelaki dan perempuan yang banyak. Jadi Allah bagi tahu manusia ni termasuk dengan orang kafir lah, ya ayuhan nas. Kalau ya ayyuhallazina amanu, maksud Allah nak fokus kepada orang beriman. Jadi ya ayuhan nas bermaksud untuk orang, semua manusia, tak kira agama apa, bangsa apa sekalipun. Bertakwalah kepada Tuhan yang telah menciptakan daripada. Kenapa Allah guna Rabb dekat sini? Sebab Rabb ni dialah yang mentadbir, dialah yang mencipta, dialah yang mentadbir, mencipta, menguruskan, memiliki. Rabbukumul ladzi, telah menciptakan daripada diri yang satu, yakni Adam, dan Allah menciptakan pasangannya. Okay? Jadi kita semua ni daripada jasad yang satu, iaitu Adam. Kemudian daripada Adam adanya Hawa. Okay, Hawa. Daripada kedua pasangan ini lahirlah lelaki dan perempuan yang begitu ramai sehingga hari inilah berbilion-bilion. Okay. Maka di sini Allah bagi tahu, bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta. Okay, ada notes kat sini, saya bacakan dulu. Menurut kebiasaan orang Arab, apabila mereka menanyakan sesuatu atau meminta kepada orang lain, mereka mengucapkan nama Allah seperti as'aluka billah. Artinya saya bertanya atau meminta kepadamu dengan nama Allah. Dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Jadi dekat sini Allah menyuruh kita bertakwa kepada Allah SWT, yang kepadanya yang kita selalu meminta, kan, meminta bantuan dan sebagainya. Dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Allah suruh kita pelihara hubungan silaturahim. Yang kita sebut silaturahim tu hubungan kekeluargaan, yang kecil ke ataupun keluarga yang besar ke ataupun saudara yang jauh ke, kan, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Jadi Allah bagi tahu dekat sini kenapa nak kena bertakwa dekat dia. Sebab Allah yang menjadikan kita daripada datuk kita, iaitu Nabi Adam. Jadi disebabkan dia yang mencipta kita, maka kita sebagai hamba kenalah beribadat kepada dia, kena bertakwa kepadanya. Okey. Jadi kita masuk surah An-Nisa ni. Surah An-Nisa ni kenapa dia nama dia Nisa? Nisa ni maksudnya perempuan, kan. Kenapa? Sebab dia banyak berkisahkan tentang berkaitan dengan perempuan. Dia juga berkaitan dengan anak yatim dan sebagainya. Nanti kita akan bacalah. Dan surah ni surah Madaniyah. Okey. Okey, kita teruskan ayat yang berikutnya, ayat yang kedua.
وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. Okay, وآتوا اليتامى Okay, dekat sini ada lam yang ada tanda mati. Di sini alif lam qamariyah. Maka kita perlu jelaskan bacaan huruf lam tersebut. Okay, yatama ada tanda ombak. Okay, tak kisah ada bentuk macam mana. Janji ada tanda ombak. Selepasnya bukan huruf yang bersabdu. Maka kita kena baca 4 ataupun 5 harakat. Okay, di sini mat jaiz munfasil lah. Sebab mat bertemu dengan hamzah di dalam 2 kalimah. Amwalahum, mim ada tanda mati bermaksud izhar. Bila sebut izhar, kita tidak boleh baca dengan dengung lah. Okay. Wala tatabaddalul khabitha bit-tayyib. Okay. Sama juga lam yang ada tanda mati bermaksud kena jelaskan huruf lam tersebut di dalam bacaan. Jadi berbeza dengan lam yang tidak ada tanda. Dekat sini alif lam syamsiyah, di sini alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah ada tanda mati, alif lam syamsiyah tidak ada tanda mati, dan huruf selepas huruf lam adalah huruf yang bersabdu. Maka dua tanda ini menyebabkan bacaan kita jadi berbeza lah. Yang ini kena bunyikan lam, di sini tidak perlu bunyikan lam. Jadi caranya terus sahaja masuk ke dalam huruf yang bersabdu. Khabitha bit-tayyib. Okay, dan berakhir perkataan ini dengan huruf ba. Huruf ba salah satu daripada huruf qalqalah, maka kena lantunkan. Okay, lantunan di sini qalqalah kubra. Sebab berada di hujung kalimah ataupun hujung perkataan. Okey, wala ta'kulu. Okey, pastikan hamzah ini bunyi dia hamzah. Wala ta', jangan wala ta'. Ta'. Kalau wala ta' bermaksud itu huruf ain. Okay, huruf ain peringkat ataupun dia punya tahap dia berada lebih atas berbanding huruf hamzah di dalam halkum kita tu. Okay, wala ta'kulu ni berada posisinya paling bawah sekali. Kalau kita tengok pada gambar rajah makhraj hari tu kan. Okay, wala ta'kulu. Okay, kalau boleh saya tunjukkan gambar rajah makhraj halkum, iaitu makhraj huruf-huruf yang keluar pada halkum, salah satunya huruf hamzah ataupun huruf ain pun boleh, huruf ha pun sama juga. Okay, kita tengok sekejap nota. Kita tunjuk gambar rajah dia. Okey, untuk yang baru belajar ataupun yang tak biasa lagi dengan makhraj tu, kena biasakan dirilah untuk tengok gambar rajah makhraj tu berulang-ulang kali supaya lebih faham dan dapat keluarkan huruf tu pada tempat yang sepatutnya. Sebab tu kalau boleh ada gambar rajah ni lagi bagus. Okey, di sini okay, tuan-tuan dan puan boleh lihat di sini. Ini gambar rajah untuk makhraj huruf. Makhraj huruf yang keluar pada kerongkong. Ni. Al-halq bermaksud kerongkong. Jadi, yang kita sebut tadi adalah huruf hamzah. Dia ada tingkatan dia lah. Kalau tuan-tuan dan puan pernah belajar gambar rajah ni, hamzah dengan ha berada paling bawah. Ain dengan ha berada di tengah-tengah. Sebab tu kita bezakan tadi tak dengan tak. Kalau tak betul hamzah, kalau tak bermaksud dengan ain dah atas sikit. Kemudian yang atas sekali nak keluar kepada rongga mulut tu ghain dan juga kha. Okey, ini tingkatan dia lah. Jadi kena bezakan setiap huruf di dalam halkum tu pun kena bezakan bunyi dia. Jadi dekat sini wala ta'kulu dengan hamzah, bukan ain wala ta'kulu. Okey. Kemudian kita nampak lagi tanda ombak ini. Okay. Selepasnya bukan huruf yang bersabdu. Ini pun sama. Maka tidak boleh kita baca lebih daripada 5 harakat. Maksudnya 4 ataupun 5 harakat sahaja. Di situ mat jaiz munfasil. Okay. Innahu innahu macam biasa nun yang bersabdu. Seperti mana mim yang bersabdu, kita baca dengan 2 harakat. Wajibul gunnah. Innahu ada waw kecil tu. Jangan tak perasan pula kalau Quran tu tersepit macam ni. Kena tengok ada
waw, tanda mat waw kecil kena kena panjang 2 harakat. Di situ mat asli. Kana huban kabira. Okey, kana huban kabira. Ba ada tanda tanwin yang tidak selari, maka formula yang sama dengan hukum nun yang kosong. Maka selepasnya bukan lam ataupun ra, kita baca dengung 2 harakat. Di sini ikhfa hakiki. Okey, baik, kita tengok pada terjemahan ayat yang ke-2 surah An-Nisa. Dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah dewasa harta mereka. Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar. Jadi dalam ayat ni Allah Subhanahu Taala telah mengingatkan kita ataupun mereka yang menjaga anak-anak yatim, kan? Mereka yang diberi tanggungjawab amanah untuk menjaga anak-anak yatim, bahawa janganlah makan harta mereka. Okey, ataupun berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah dewasa harta mereka. Berikan ni nanti kita akan tengok pada ayat yang kita akan baca sekejap lagi. Berikan ni bukan berikan waktu dia belum boleh berfikir dengan baik. Itu waktu dia dah dewasa, dah boleh menguruskan kewangan dengan baik, barulah kita boleh beri. Kalau dia tidak lagi mampu untuk menguruskan, maka kita kena jaga harta mereka. Tapi kita berikanlah ni bermaksud kita berikan yang sepatutnya dia terima. Contoh pakaian, makanan, tempat tinggal dan sebagainya. Okay, janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk. Contoh kita yang penjaga anak yatim tersebut, dia ada anak, kan? Anak dia ni ada baju biasa-biasa, tapi anak yatim tersebut ada baju yang cantik, maka dia tukarkan. Itu tak boleh, haram. Begitu juga dengan contohnya ada telefon, kan? Anak yatim yang dia jaga tu anak orang kaya. Satu lagi, yatim ni adalah anak yang kematian bapa dan juga belum balik. Jadi bila kita sebut yatim-yatim yang sebenarnya dalam Islam adalah yang kematian bapa dan juga belum balik. Dia tak ada yatim piatu. Macam kita orang Melayu tak ada bapa, tak ada ibu, yatim piatu, kan? Tapi dalam Islam, yatim di sini bermaksud yang tidak ada bapa dan juga belum balik. Tapi kalau dia dah balik, kita tak panggil dia yatim. Okey. Dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Jangan kita campurkan harta yang mereka tu dalam kita punya harta. Kemudian kita orang panggil apa? Kalau orang Pantai Timur dia panggil bahang ambang. Dia main behel je. Maksudnya dia main ambil je harta tu, dia buat untuk sesuka hati dia. Jadi benda-benda tu tidak boleh dibuat. Sebab apa? Sebab Allah memuliakan anak yatim ni. Dia dah tidak ada orang yang nak menjaga dia, maka orang yang terdekat, dia tak kisah yang penjaga ni sama ada yang orang terdekat ataupun orang luar lah, yang tidak ada kaitan antara pertalian darah dan sebagainya. Sesungguhnya tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar. Jadi Allah dah ingatkan dekat sini, kana huban kabira. Okey, di situ adalah dosa yang besar. Maka jangan main-main lah. Maksudnya mungkin kalau kita nampak macam tukar je, kan, yang kita dengan anak kita dengan anak yatim tersebut, kita tukar je, sama je, barang sama. Contoh telefon sama je, ataupun baju sama je, kan? Tapi Allah dah ingatkan bahawa itu sebenarnya adalah dosa yang besar. Jadi bila kita dah faham tentang ayat ni, maka kalau kita ni orang yang menjaga anak yatim, kena hati-hati dengan tanggungjawab ataupun amanah yang Allah SWT berikan kepada kita. Okey. Baik, kita teruskan ayat yang ketiga. Auzubillahi. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. Okey, tak cukup nafas tadi, tapi tak apa, sempat juga habis. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا. Wa in khiftum. Okey, bila kita tengok ada nun yang ada tanda mati ataupun sukun, okey tuan-tuan dan puan-puan, nun ataupun mim sama. Okey, nun ataupun mim ada tanda mati, tak perlu fikir panjang, bermaksud bacaan di sini adalah bacaan izhar, iaitu bacaan yang jelas. Maka bila kita sebut jelas ataupun bacaan izhar, bermaksud tidak boleh didengungkan sama sekali. Maksudnya tak bolehlah baca wa in khiftum tak boleh. Kena jelas tu, maksudnya tak boleh dengung. Wa in
khiftum alla. Okey. Di sini kalau kita nak tengok hukumnya izhar halki lah yang kita tengok tadi kan, ada gambar rajah makhraj tu. Semua huruf-huruf yang keluar kat makhraj halkum tu adalah izhar halki. Tapi tak apa, tak perlu ingat nama bagi tuan-tuan perempuan yang baru nak berjinak-jinak, jangan ingatlah nama-nama tu susah. Okey, just ingat tanda-tanda ni je yang kita sebut. Tuqsitu, qaf ini adalah huruf qalqalah. Okey, maka lantunkan sedikit di situ qalqalah sughra sahaja sebab berada di pertengahan kalimah. Okey, fil yatama fankihu. Okey, kalau tuan-tuan perempuan lihat dekat sini ada hamzah wasal kan. Kita panggil selepas huruf fa ni ada hamzah wasal. Tapi kenapa kita tak panjangkan fa ankihu? Kenapa kita tak sebut? Sebab kita baca wasal fa dengan inkihu ni. Maka kita baca fankihu sahaja. Abaikan huruf hamzah wasal ini sekiranya kita sambung bacaan huruf fa dengan perkataan inkihu. Dia dua perkataan ni, fa dengan inkihu. Okey. Maka kalau kita sambung, abaikan saja fankihu. Okey, terus macam tu. Ma qabalakum minan nisa. Okey, mim dekat sini, mim yang tidak ada tanda, maka kita baca dengung dua harakat. Di sini kita boleh panggil juga wajibul gunnah sebab mim yang bersabdu. Ni pun sama, nun yang bersabdu kan. Dekat sini wajibul gunnah. Mim bertemu mim boleh juga idgham mislain ataupun idgham syafawi pun sama juga. Yang penting semuanya cara bacanya adalah kena baca dengung. Okey, minan nisa, lam yang kosong, okey, tidak ada tanda, maka di sini alif lam syamsiah terus masuk ke dalam huruf nun, tidak perlu sebut huruf lam. Nisa, okey, hamzah di sini dengan alif berada dalam satu kalimah, bermaksud di sini wajib muttasil. Okey, tapi berbalik pada formula asal juga, tak kisah nama apa pun, bila mat ataupun ombak selepasnya bukan huruf sabdu, maka 4 ataupun 5 harakat sahaja tuan-tuan dan puan boleh pilih untuk baca. Fa in khiftum alla ta'dilu. Okey, lagi sekali. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Okey, fa in khiftum sama juga nun yang ada tanda mati, maka baca izhar jelas, terus tidak boleh dengung. Di sini izhar halki, di sini izhar syafawi. Okey. Fawahidatan. Okey, di sini kita nampak huruf tanwin yang selari. Okey, tanwin selari. Kalau yang tadi tanwin tidak selari. Bila mana tanwin yang selari bermaksud dia sama macam nun yang ada tanda mati. Okey, bila sama, formula pun samalah. Dia kena baca dengan jelas. Bila sebut jelas bermaksud tidak boleh dengung. Jadi fawahidatan aw ma malakat. Di sini pun izhar halqi. Okey, insya-Allah di sini pun tidak ada masalah. Dzalika adna, da salah satu daripada huruf qalqalah, maka lantunkan sedikit saja. Di sini qalqalah sughra sebab huruf da berada ataupun huruf qalqalah berada di pertengahan kalimah. Di situ huruf maksudnya qalqalah sughra, lantunannya sedikit saja. Okey, adna baris mat ni ataupun tanda ombak selepasnya bukan huruf sabdu, kita baca 4 ataupun 5 harakat. Di sini mat jaiz munfasil, mat bertemu dengan hamzah di dalam dua kalimah. Okey, alla ta'udu. Lam, huruf lam ni bersabdu. Okey, tapi dia tidak dengung. Yang dengung bila mana sabdu berada atas nun ataupun berada di atas mim sahaja. Okey, selain daripada huruf tersebut tidak perlu kita dengung. Ada atas lam ke, ada atas ra ke, atas waw ke, okey, tak perlu kita dengung. Untuk mim dengan nun sahaja. Okey, kita tengok terjemahan ayat yang ketiga. Dan jika kamu khawatir tidak berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim apabila kamu mengahwininya, maka kahwinilah perempuan lain yang kamu senangi. Bermaksud sekiranya kita ataupun ada orang nak berkahwin dengan perempuan yatim tersebut kan, tapi tidak takut tidak berlaku adil kepada mereka, maka Allah bagi pilihan yang lain, iaitu kahwinilah perempuan lain yang kamu senangi, yang kita senang lah, yang kita happy, kita rasa seronok. Sama ada 2, 3 ataupun 4. Okey, maksimum kepada 4 saja. Tetapi jika kamu khawatir tidak berlaku adil, okey, di sini ada nota sikit saya bacakan. Berlaku adil ialah perlakuan yang ada dalam memenuhi keperluan isteri seperti pakaian, tempat giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriah dan batiniah. Maka
nikahilah seorang sahaja. Okey, di sini pun ada nota. Islam membolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Sebelum turun ayat ini, poligami sudah ada dan pernah pula dijalankan oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Ayat ini membataskan poligami sehingga 4 orang sahaja. Jadi sebelum ayat ini turun, maka poligami dah ada sebenarnya. Cuma dia tidak ada had seperti selepas ayat ini turun kan. Untuk umat Nabi Muhammad, 4 orang sahaja. Maksimum 4 orang sahaja dalam satu masa, atau hamba sahaya maka seorang sahaja. Jadi kalau kita bimbang tidak dapat berlaku adil kepada kalau kahwin 2, kahwin 3, kahwin 4, maka Allah dah peringatkan kita bahawa nikahilah seorang sahaja. Jadi orang-orang lelaki jangan jadikan ayat ni sebagai lesen lah untuk kahwin 2, 3 dan sebagainya. Kena baca teruskan ayat tersebut. Jangan sampai sini je, tetapi kena sambung. Kan? Wa in fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kena sambung sampai habis. Kalau isteri-isteri yang ada dalam ni, kalau suami-suami gunakan ayat ni dibaca sampai sini je kan. Maka kita orang isteri sebagai isteri dah tahu dah, maka kita sambunglah ayat tu. Jangan sampai terhenti dekat wasula sawaruba saja. Fa in khiftum alla ta'dilu. Kita sambung. Jadi ingat kita tak belajar kan. Jadi kita dah belajar ni, kita boleh bagi hujah balik lah. Kan? Kalau tak berlaku adil, maka seorang sahaja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Okey, ni hamba sahaya dan perbudakan dalam pengertian ini pada zaman sekarang sudah tidak ada, dia cakap. Sebab hamba sahaya ni adalah tawanan yang daripada orang kafir. Kalau peperangan dulu kan, daripada berperang dengan orang kafir, maka kita ada tawan. Tentera Islam ada tawan orang perempuan daripada pihak musuh lah. Maka orang perempuan tersebut dia akan jadikan hamba. Akan dijadikan hamba. Tetapi kalau kalau dia masuk Islam, maka dia bebas lah. Dia bebas. Ataupun ada hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa dan sebagainya tu kan, yang kena tebus tu. Jadi ditebus dengan salah satunya dengan membebaskan hamba. Jadi untuk zaman sekarang ni dah tak ada lah hamba. Wallahu alam untuk zaman yang akan datang, kalau jadi peperangan dan sebagainya, wallahu alam. Tapi sekarang dah tak ada lah. Jadi tak boleh lah untuk ni. Jadi untuk yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Jadi Allah SWT bagi pilihan another choice lah. Maksudnya plan B. Kalau kita rasa tak mampu nak kahwin dengan anak yatim ni, tak mampu nak kawal dia punya hak dia kan. Sebab zaman dulu, zaman jahiliah dulu, orang ambil kesempatan lah dengan anak yatim ni. Contoh dia ada harta, dia akan kahwin dengan anak yatim tersebut dan makan harta anak yatim tersebut. Maka kalau kita zaman sekarang, kalau kita rasa kita tak boleh nak berlaku adil pada mereka, ataupun kita kahwin tu disebabkan kita nak rampas ataupun nak ambil harta dia, maka itu haram. Jadi kahwinlah perempuan lain, perempuan yang biasa, bukan anak yatim, 2, 3 ataupun 4. Tidak ada masalah. Yang penting berlaku adil lah. Kalau seorang pun kita tak boleh berlaku adil, apatah lagi 2, 3 ataupun yang keempat. Maka dekat sini khususnya untuk suami-suami ataupun yang lelaki yang sudah beristeri, kena ingatlah bahawa isteri yang kita ada seorang tu, adakah kita dah berlaku adil kepada dia, sama ada dari segi penggiliran. Sebab kalau dah ada 2, 3 ni, kena ada dari segi waktu penggiliran ataupun nafkah, tempat tinggal. Cumanya yang kita tak boleh berlaku adil, bukan kita tak boleh, maksudnya susah untuk kita berlaku adil adalah pada perasaan. Perasaan contohnya pada isteri yang pertama tu, contoh kurang sikit sayang, isteri yang kedua tu lebih sikit sayang. Itu lumrah manusia. Nabi Muhammad SAW pun sama juga kan. Nabi Muhammad SAW pun lebih mencintai, suka kepada isterinya Aisyah kan. Isterinya Aisyah berbanding dengan isteri-isteri yang lain. Maka pada perasaan tersebut tidak boleh kita rasa untuk adil, sebab itu adalah perasaan lumrah manusia. Cuma yang kena adil adalah dari segi nafkah, cara kita bagi tarbiyah, tempat tinggal dan sebagainya lah. Kalau perasaan ni kita tak boleh kawal. Dan selesai ayat yang ketiga, kita teruskan lagi.
وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. Okey, Maria pun sama juga mat iwad yang kita belajar dekat atas tadi tu. Nisaa tu sama juga dengan ni. Maria mat iwad juga, dua harakat. Wa atun nisa. Okey, nun yang bersabdu maka kita baca dengan dengung dua harakat di sini wajibul gunah. Nisaa okey, mat bertemu dengan hamzah di dalam satu kalimah mat wajib. Tapi yang penting formula yang kita selalu ulang dah. Okey, huruf mat selepasnya bukan yang bersabdu maka baca 4 ataupun 5 harakat sahaja. Nun yang sabdu sama macam tadi kita dah sebut. Okey, wajibul gunah dengung dua harakat. Nihlah, pastikan huruf ha ni dipedaskan. Okey, pada situasi sebelum huruf ha ni adalah berbaris di bawah, maka perlu lebih berhati-hatilah supaya ha pedas tersebut tetap jelas bunyi dia. Okey, nihlah. Satu lagi huruf ta. Okey, bila ta huruf tersebut, perkataan tersebut berakhir dengan huruf ta bulat, maka tuan-tuan dan puan-puan kena bunyikan dia seperti huruf ha. Okey, tak boleh bunyi seperti huruf ta. Nihlat. Okey, kalau huruf nihlat bermaksud huruf ta ini huruf ta yang terbuka macam ni, malakat. Ini baru kita sebut. Okey, kalau huruf ta bulat maka kita berhenti nihlah sahaja dengan huruf ha, bunyi huruf ha. Fa in tibana lakum, nun yang kosong selepasnya bukan huruf yang bukan huruf lam ataupun ra di sini bersama, maka baca dengan dua harakat. Di sini kedua-duanya ikhfa hakiki, nun bertemu ta, nun bertemu dengan huruf shin. Okey, tibana qalqalah ba huruf qalqalah, maka lantunkan sedikit qalqalah surah. Syai'im tanwin tidak salaris, selepasnya bukan lam ataupun ra, sama formula dengan nun kosong, maka baca dengan dua harakat. Di sini idgham ma'al gunah ataupun wajibul gunah sebab mim yang bersabdu. Okey, wajib dengarlah dua harakat. Okey, tidak selari juga sama kaedah dia, maka dekat sini dengan dua harakat sebab lepasnya bukan huruf lam ataupun ra, ikhfa hakiki juga. Sebenarnya ulang-ulang je, hukum tajwid ni ulang-ulang je. Kita tak perlu nak detail fokus sangatlah. Okey, yang penting kita dapat tahu cara baca yang betul, kemudian kita faham apa ayat yang kita baca tu. Hani mari'a. Okey, sama juga tajwid. Tanda mat ataupun ombak selepasnya bukan huruf sadu, maka 4 ataupun 5 harakat. Okey, hani mari'a. Okey, ni mat wajib mutasil lah sebab dia satu perkataan. Kemudian tanwin tidak selari. Macam tadi juga selepasnya bukan lam ataupun ra, maka baca dengung dua harakat. Di sini mat di sini idgham ma'al gunah ataupun wajibul gunah, mim yang bersadu. Ini samalah, hani'a ni sama tanwin dengan tanwin pula dah. Mat ataupun ombak selepasnya bukan huruf sadu, baca 4 ataupun 5 harakat. Okey, kita tengok seterusnya terjemahan ayat yang keempat. Dan berikanlah mas kahwin, yakni mahar, kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Ayat 100, ada nota 176. Pemberian itu ialah mas kahwin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua-dua pihak, kerana pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas. Jadi ibu bapa yang ada dalam sesi live pada pagi ini kena faham betul lah ayat ni kan. Dan berikanlah mas kahwin, yakni mahar, kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Jadi kalau kita dapat menantu lelaki ke kan, menantu lelaki lah yang kena bagi. Jadi bagi bincang yang elok, berapa jumlah yang dipersetujui bersama. Maksudnya dengan kerelaan ni bermaksud dengan keikhlasan. Contohnya kalau sekarang kan jadi fenomena yang mas kahwin ataupun mahar tu kena mahal-mahal. Contoh RM20,000, RM30,000, RM50,000 pun ada, RM100,000 pun ada. Maka kalau benda tu tidak jadi bebanan ataupun memang si lelaki tu ikhlas, tidak ada masalah lah. Yang jadi masalahnya bila tidak rela, maksudnya terpaksa kan, kena makan sekat daripada makan Maggi, bukan makan Maggi, maksudnya tak boleh makan macam biasa lah, kena berjimat sebagainya kan. Jadi bermaksud kat situ dah tidak rela, maksudnya tidak ikhlas dah dibagi tu, maka tidak menepatilah apa yang Islam ajar. Maka dekat sini kita belajarlah bahawa jumlah mas kahwin tersebut kena dengan kerelaan si pemberi. Si pemberi tu siapa? Lelaki lah.
Kalau lelaki tu mampu berapa je, boleh bincang. Yang penting dapat ikhlas. Sebab apa? Bila tidak ikhlas ni mungkin akan menjadi asbab, penyebab kepada situasi yang tidak diingini selepas daripada perkahwinan. Wallahualam. Kan? Jadi Islam dah ajar kepada kita supaya mengelakkan benda-benda yang memudaratkan selepas perkahwinan. Tapi kalau dia rela ikhlas, tak ada masalah. Yang jadi isunya bila tidak rela ataupun rasa tak ikhlas, beban kan, dan sebagainya. Kemudian jika mereka menyerahkan kepadamu sebahagian daripada mas kahwin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. Maka bila mana isteri dah terima mahar ataupun mas kahwin tersebut, maka si isteri nak bagi saja-saja je. Sebab dia dah bagi kepada isteri, bermaksud itu dah jadi hak milik isteri. Jadi ikut isteri lah nak buat apa pun kan. Jadi bila isteri tu baik kan, contohnya nak bagi balik, nak bagi saja nak bagi kepada suami dia, sebab dia tengok suami dia ni dah buat macam-macam, dia nak bagi, tak ada masalah. Jadi gunalah harta yang diberikan ataupun mas kahwin sebahagiannya dengan perkara yang baik, yang bermanfaat. Itu tak ada masalah. Tapi kalau nak ambil semula selepas itu haram, tak boleh, sebab itu hak kepada perempuan. Begitu juga kepada ibu bapa kan. Kadang-kadang dia minta mas kahwin tinggi-tinggi ni sebab dia dah fikir dah betul-betul. Dia dah fikir dah, okey, aku nak ambil separuh. Tak boleh. Sebab itu sebenarnya hak kepada anak perempuan dia, bukan hak dia. Jadi anak perempuan dia yang berhak untuk semua harta ataupun mas kahwin mahar tersebut. Kena hati-hatilah bila kita dah faham tu, insya-Allah. Okey, seterusnya. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. ولا تؤتوا السفهاء. Okey, hamzah ni pastikan bunyi hamzah lah. Okey, dia tak bunyi ain. Tu sufaha. Kita dah tunjukkan gambar rajah tadi. Sufaha, okey. Mad ataupun ombak selepasnya bukan huruf sadu, maka baca 4 ataupun 5 harakat. Tapi di sini mat wajib mutasil sebab mad bertemu dengan hamzah di dalam satu perkataan as-sufaha ni. Kan? As-sufaha. Amwalakumul lati ja'alallahu lakum. InsyaAllah ini tidak ada masalah lah. Mim yang ada tanda mati ni baca jelas, izhar, tak boleh dengung. Okay, mim yang ada tanda tanwin ataupun tidak selari selepasnya bukan huruf lam ataupun ra, maka baca dengung 2 harakat. Okay, 2 harakat dengungnya mak wajib. Idgham ma'al gunnah di sini, tanwin dengan waw. Okay, tanwin dengan waw, idgham ma'al gunnah. Warzuquhum. Okay, warzuquhum fiha. Okay, kalau ra, hukum bacaan ra dekat sini ra tafkhim, iaitu kita kena baca dengan tebal lah. Warzuquhum fiha. Waksuhum. InsyaAllah ini pun tak ada masalah. Mana-mana mim yang ada tanda mati bermaksud kena baca izhar lah, dengan jelas. Semuanya izhar syafawi dekat hukum mim. Mim semua izhar syafawi lah sebab hukum mim mati. Qawlan ma'rufa. Okay, tanwin selepasnya bukan huruf, tanwin tidak selari ya. Tidak selari selepasnya bukan lam ataupun ra, maka baca dengan 2 harakat. Di sini idgham ma'al gunnah ataupun wajibul gunnah sebab mim bersabdu. Okay, ma'rufa. Okay, baik. Kita tengok terjemahan ayat yang ke-5. Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya. 177 ada nota sikit kat sini. Kita baca sikit. Orang yang belum sempurna akalnya ialah anak yatim yang belum baligh, yakni dewasa atau orang dewasa yang tidak dapat mengurus harta bendanya. Jadi maksudnya orang yang sufaha ni orang yang bodoh lah. Wala tu sufaha. Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya. Orang yang bodoh, tak kisahlah dia ni dah balik ke belum kan. Kadang-kadang ada yang orang dah balik tapi dia tak boleh menguruskan harta dengan baik kan. Ada duit je habis. Maka kita tak boleh juga serahkan lagi kepada mereka harta mereka yang ada dalam kekuasaan kamu. Yang contoh kalau penjaga anak yatim tu di bawah penguasaan ataupun penjaga anak yatim tersebut lah kan. Kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian daripada hasil harta itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik-baik.
Maka daripada harta mereka tu berikanlah apa yang sepatutnya mereka dapatlah, seperti pakaian ataupun pendidikan, tempat tinggal, menggunakan harta mereka tu dengan baik. Ataupun kalau kita nak laburkan harta mereka tu, ataupun kita nak buat bisnes, tetapi hasilnya kita gunakan untuk belanja anak yatim tersebut, itu tak apa. Okay, jangan kita gunakan harta mereka dapat hasil dan sebagainya kita ambil. Itu tak boleh. Maka dekat sini okay, dekat sini dah ada guideline lah untuk kita uruskan harta anak yatim tersebut, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik-baik. Jadi bila kita jaga anak yatim ni, kena ucap. Dia tak semestinya anak yatim lah, dengan semua orang pun kita kena ucap dengan ucapan yang baik. Dan juga ini pun tak semestinya kepada anak yatim saja. Kalau contohnya orang gila kan, kita jumpa orang gila, kita tak boleh bagi duit dekat dia. Tapi dia nak makan kan, tak payah bagi duit, pergi bawa dia kedai makan, bayarkan untuk dia. Jangan bagi duit dekat dia, sebab nanti mungkin dia boleh ambil. Contoh kita bagi RM5, dia ambil RM5, dia buang dia. Ataupun dia beli macam-macam lah, rokok ke dan sebagainya. Jadi benda tu tak bermanfaat. Okay. Yang pentingnya jangan bagi dekat orang yang tidak dapat mengurus harta dengan baik. Tak kisah dia anak yatim ke ataupun tidak. Cuma ayat ni khusus. Cuma sekarang kita cerita sebelumnya ayat berkaitan dengan anak yatim, kan. Qaulan ma'rufa. Okay, dan juga untuk anak yatim ni, bagi penjaga anak yatim lah, kan, ada ganjaran yang besar lah kalau dia beriman, bertakwa, jaga hak-hak anak yatim, kan. Nanti di akhirat nanti Nabi SAW bersama dengan penjaga tersebut disebut apa, kahatain, maksudnya dekatnya dia antara dua jari telunjuk dengan jari tengah ni, dua dekat dekat akhirat nanti. Maka itu ganjaran ataupun kelebihan lah untuk orang-orang yang menjaga anak-anak yatim ni. Tak kisahlah orang tu adalah ahli keluarga ataupun bukan ahli keluarga. Yang penting memenuhi hak-hak ataupun menjaga batasan-batasan ketika menjaga tadi lah, yang kita dah bincangkan tadi. Auzubillah. Okey, kita teruskan. Ini ayat yang terakhir untuk muka surat yang ke-77 surah An-Nisa. Okey, setiap Allah sempat lagi. وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا. Okay, wabtalu ba qalqalah juga, maka lantunkan sedikit qalqalah surah. Lam ada tanda mati, maka dekat sini alif lam qamariyah, maka kita baca dengan jelas huruf lam tersebut. Okay, tanwin mat ataupun ombak selepasnya bukan huruf sabdu, maka baca 4 ataupun 5 harakat. Di sini mat jaiz sebab mat bertemu dengan hamzah di dalam dua perkataan ataupun kalimah yang berbeza. Idza balagun nikah, lam kosong, tidak ada tanda mati, maka alif lam syamsiyah, kita masuk terus dalam huruf yang bersabdu, wajib dengung dekat sini, wajibul gunnah. Fa in anastum, nun ada tanda mati. Okay, bila ada tanda mati, termasuk juga dengan mim ada tanda mati, maka izhar, bacaannya jelas, tak boleh dengung. Izhar halki. Anastum minhum rushdan, mim kosong. Okay, di sini kena dengung 2 harakat, wajibul gunnah, idgham mislain ataupun idgham syafawi, boleh sama semua. Okay, yang penting baca dengung 2 harakat. Rushda kita berhenti dekat sini tadi, bermaksud di sini ada mat iwad. Okay, 2 harakat. Rushda. Okay, kemudian kita sambung. فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا. Okey, fadfa'u, dah qalqalah juga, lantunkan sedikit, maka kita lantunkan sedikit qalqalah surah. Okey, satu lagi tuan-tuan dan puan, minhum. Okey, hati-hati pada perkataan minhum, jangan lantunkan huruf min. Minhum, anastum minhum. Itu lantunan, maka tak boleh. Jadi minhum sahaja. Ilaihim amwalahum, sama juga. Amwalahum jangan lantunkan huruf min. Okey, wala ta'kuluha, ni ada tanda mat ataupun ombak selepasnya bukan huruf sadu, maka baca 4 ataupun 5 harakat. Mat jaiz munfasil, bertemu mat dengan hamzah di dalam dua kalimah, mat jaiz lah. Okey. Tanwin tidak selari selepasnya bukan huruf lam ataupun ra, sama formulanya dengan nun yang kosong, selepasnya bukan lam ataupun ra, maka dengung 2 harakat. Di sini kedua-duanya
idgham ma'al gunnah ataupun idgham bi gunnah. Idgham memasukkan bi dengan gunnah itu dengung. Masuk dengan dengung. Okey, di sini tanwin yang selari, maka bacaan dia seperti nun yang ada tanda mati. Bacaan izhar kita baca dengan jelas. وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ. Nun kosong, tanwin tidak selari. Jadi formula yang sama. Tengok selepasnya semuanya bukan huruf lam ataupun ra, maka baca dengan 2 harakat, dan kesemuanya adalah hukum ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki. Jadi tak perlu terangkan banyaklah, sama dah. Sama je. فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا. InsyaAllah ini tak ada masalah. Mim yang ada tanda mati ni semua kena baca dengan izhar, iaitu izhar syafawi. Baca jelas lah. Baca jelas, tak boleh dengung. Waqafa billahi hasiba berakhir dengan mad iwad. Di situ saja untuk di sini satu lagi waqafa ni jangan baca waqafa ya billah. Sebab ada juga yang tersilap ni. Bukan waqafa ya, ya ni tidak ada baris. Ini bukan baris, ini tanda mad. Kalau baris dia mesti condong macam ni. Condong. Waqafa billahi hasiba. Maka dekat sini kita jangan bunyi ya waqafa ya lah. Waqafa billah 2 harakat. Baik. Kita tengok pada terjemahan ayat yang terakhir, ayat 6 untuk muka surat yang pertama, surah An-Nisa. Sahabat-sahabat, kita baca-baca, kita belajar sikit tajwid, kemudian kita tengoklah maksud ayat tersebut, supaya kita bukan baca sekadar baca. Orang panggil apa? Baca sekadar baca tak faham maksud lah. Jadi kalau kita tak faham apa ni manfaat yang kita dapat kan, selain daripada pahala kita membaca. Sebab Al-Quran ni untuk guideline ataupun garis panduan untuk kita berjaya lah dekat dunia dan juga akhirat, insyaAllah. Dan ujilah. Ujilah ni ada note dekat sini, dia cakap mengadakan penyelidikan terhadap mereka tentang agama, usaha-usaha mereka, kelakuan dan lain-lain, sehingga diketahui bahawa anak itu dapat dipercayai. Ni dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk berkahwin. Maksudnya ujilah anak-anak yatim yang di bawah penjagaan mereka ini, di bawah penjagaan si penjaga tu kan, barulah kita boleh lepaskan ataupun berikan harta kepada mereka. Masuk uji ni tak kisahlah uji macam mana. Contohnya bagi duit RM10 ke, suruh dia beli barang ke kan, adakah barang tu barang yang bermanfaat ataupun barang yang kita suruh beli, ataupun apa-apa sahaja cara ujian yang tujuannya untuk kita tengok sama ada anak yatim tersebut dah boleh pegang ataupun menguruskan harta tersebut ataupun tidak, sampai mereka cukup umur untuk berkahwin. Bukan semestinya, bukan sampai balik je. Maksudnya sampai mereka ni dah cukup umur untuk berkahwin, dah bersedia memikul tanggungjawab untuk kehidupan sendiri. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas, rusyda. Kemudian menurut pendapat kita, setelah kita buat ujian, kita dah test anak tersebut, anak di bawah jagaan tersebut telah cerdas, pandai memelihara harta, menguruskan harta, maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Maka dekat sini serahkanlah ni bukan serahkan sebahagian, sebab Allah sebut umum dekat sini, maka serahkan semuanya harta yang mereka miliki kan. Sebab ada anak yatim ni kematian bapa dia tu orang kaya, maka mereka ni dapat harta yang banyak lah. Maka serahkan semuanya kepada mereka, jangan serahkan sebahagian. Yang sebahagian lagi kita songlap, kita ambil, tak boleh. Itu haram. Dan janganlah kamu memakannya, yakni harta anak yatim, melebihi batas sepatutnya, dan janganlah kamu tergesa-gesa, yakni menyerahkannya sebelum mereka dewasa. Jadi jangan kita makan harta anak yatim ni melebihi batas yang sepatutnya. Maksudnya kalau kita ni tak mampu ataupun kita nak ambil upah sikit, jangan kita melebihi batas lah. Jangan kita ambil apa ni orang panggil keterlaluan.
Tapi nanti ada sambungan dekat bawah ni kita baca berkaitan. Janganlah kamu tergesa-gesa menyerahkan sebelum mereka dewasa. Sebelum mereka dapat menguruskan dengan baik, kita dah serahkan. Itu pun tak boleh. Kita tak boleh serahkan harta tersebut kepada mereka sebelum mereka dewasa. Yang tadilah, sampai mereka cukup umur untuk berkahwin ataupun boleh fikir dengan baik, menguruskan harta dengan baik. Barang siapa di antara pemelihara itu yang menjaga anak yatim tersebut mampu, ghaniyah tadi, maka hendaklah dia menahan diri daripada memakan harta anak yatim itu. Maka kalau dia kaya, dah mampu, tak perlulah dia nak ambil harta anak yatim itu sebagai untuk dia tampung lah kan, tampung kos dan sebagainya. Maka hendaklah dia menahan diri daripada memakan harta anak yatim itu. Dan barang siapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang betul. Jadi kalau orang itu miskin kan, tak berkemampuan, bila jaga anak yatim ni memerlukan kos-kos yang lebih, jadi boleh dibenarkan untuk menggunakan harta anak yatim tersebut untuk keperluan anak yatim tersebut, tapi dengan cara yang betul, bukan cara yang berlebih-lebihan, bukan sampai bermewah-mewah dengan harta anak yatim tersebut kan. Contohnya lah, kita nak gunakan harta anak yatim tersebut untuk pergi tengok wayang contohnya, untuk pergi karaoke, benda-benda yang tak bermanfaat, maka itu tidak boleh lah. Dengan cara yang betul. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Maka bila dia dah dewasa, dah boleh menguruskan harta tersebut, jadi kita perlu serahkan semua kan, tadi Allah dah sebut kita perlu serahkan semua harta tersebut. Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Maka adakan saksi untuk menyaksikan bahawa kita dah serahkan harta tersebut kepada mereka. Supaya apa? Supaya tidak timbul fitnah ataupun tidak timbul masalah di kemudian hari. Okey? Supaya tidak timbul masalah di kemudian hari. Maksudnya contohnya anak yatim tersebut, dia pergi cakap kan, yang orang tua dia yang menjaga dia ni tidak memberikan semua lagi harta kepada dia, maka dia tidak boleh tipulah sebab ada saksi ni. Maka Allah dah bagi guideline kat sini, adakan saksi waktu bila kamu nak menyerahkan harta tersebut kepada anak yatim tersebut. Tetapi dan cukuplah Allah sebagai pengawas. Tetapi kalau berlaku juga perkara-perkara yang tidak diingini kan, difitnah dan sebagainya, cukuplah Allah sebagai pengawas ataupun sebagai penghisap kan. Wa kafa billahi hasiba. Cukuplah Allah sebagai yang menilainya. Nanti Allah tahulah dekat akhirat nanti siapa yang benar, siapa yang bercakap benar, siapa yang cakap bohong. Okay? Jadi itu guideline yang Allah SWT dah ajar kita sebenarnya untuk bermuamalah dengan orang, anak-anak yatim dan juga dengan isteri lah kan. Isteri tadi kita dah sebut bilangan-bilangan isteri sehingga 4 saja. Sekiranya tidak dapat berlaku adil, maka seorang saja. Okay? Jadi insya-Allah dengan akhirnya ayat yang ke-6 ni, maka berakhirlah sesi live pada pagi ini dan juga pada minggu ini. InsyaAllah kita akan sambung sesi yang berikutnya dan juga muka surat yang berikutnya, iaitu muka surat ke-78, muka surat yang kedua untuk surah An-Nisa. Alhamdulillah kita dah masuk surah yang ke-3 lah kan. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran dah selesai, dan juga kita masuk An-Nisa dah hari ni. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan, semoga kita sama-sama istiqamah bersama dengan Al-Quran. Kita baca, kemudian kita belajar sikit berkaitan tajwid, kemudian kita faham apa yang kita baca. InsyaAllah menjadi petunjuk ataupun syafaat lah di akhirat kelak bagi orang-orang yang beramal dengan Al-Quran, insyaAllah. Jadi sebenarnya hari ini hari Jumaat juga, banyakkan selawat dan juga jangan lupa baca kafi, insyaAllah. Kita jumpa pada sesi yang akan datang, iaitu hari Isnin, insyaAllah. Okay, sesi live ni Isnin hingga Jumaat 9 pagi hingga 10 pagi, insyaAllah, kalau tidak ada apa-apa masalah. Kemudian yang nak lihat video-video sebelum ni, boleh tengok dekat YT saja, tekan link dekat bio, boleh tengok video-video sebelum ni, insyaAllah. Okay, saya mohon maaf atas kekurangan sepanjang sesi pada pagi ini. Semoga tuan-tuan dan puan dapat manfaat daripada sesi live pada hari ini dan yang akan datang, insyaAllah. Dan terima kasih saya ucapkan kepada semua yang join hari ni, yang bantu untuk share, bantu untuk like. Okay, banyak juga like ni, 3.9k. Okay lah. Terima kasih yang like, yang bagi love dan sebagainya, bagi rose dan sebagainya. Okay, semoga dimudahkan segala urusan untuk hari ini dan seterusnya, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dulu dengan bacaan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah.